Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ballagha ar-risalah wa a'adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra, hanya Allah yang mudah. Kitabun anzalna, kitab Al-Quran yang kami telah turunkan kepada engkau, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya engkau mengeluarkan umat manusia seluruhnya daripada kegelapan ila nur kepada cahaya, dengan izin Allah, menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Surah Ibrahim ayat yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memuliakan seluruh pimpinan surau, menerusi Dr. Imam, PJK, seterusnya muslimin, muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ini dapat lagi kita bertemu bersama-sama. Kita diberikan hidayah, taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesempatan kepada kita pada malam ini untuk sedikit sebanyak kita mengetuk hati kita supaya lebih dekat, supaya lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW menasihatkan kepada umatnya, alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi istighaluhu bima la ya'nihi, wa inna imra'an zahabat sa'atun min umri fi ghairi ma khuliqa lahu minal ibadati la jadirun an tatula alaihi hasratu, wa man jawaza al-arba'ina wa lam yarib khairuhu ala syarrihi falyatajahhaz ila an-nar. Nasihat Nabi SAW kepada kita semua adalah dikira sebagai tanda berpayungnya kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada Allah pada seseorang hamba yang lain. Apabila ia selalu mengerjakan perkara yang tidak berfaedah, maka dipanggil kita telah berpaling daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seandainya ada satu saat sahaja daripada umurnya yang telah digunakannya pada barang yang bukan merupakan tujuan hidupnya, iaitulah yang dikatakan tujuan hidup ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Nabi SAW, layaklah
bahawa akan panjang penyesalannya. Dan siapa yang umurnya lebih daripada 40 tahun sedangkan kebaikannya masih belum dapat melebihi kejahatannya, maka layaklah ia mempersiapkan dirinya untuk memasuki api neraka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Imam Ghazali memberi penerangan ataupun bagi tahu kepada kita, sekadar ini sahaja pun dah cukup untuk orang-orang yang berilmu akan diberikan nasihat. Nanti pesan kepada kita supaya kalaulah kita sampai umur 40, kebaikan kita tu tidak boleh mengatasi kejahatan kita, maka Nabi kata bersiap untuk menuju neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, saya tak sampai ni. Hak mana sampai ya? Mana nak tahu Ustaz? Kita mana nak tahu Ustaz? Pahala lebih ke dosa lebih? Tuan-tuan, kita boleh agaklah. Kita banyak buat macam apa yang kita lebih banyak buat. Perkara yang kita buat tu mendatangkan pahala ataupun dosa, kita boleh agak. Sepanjang umur kita, daripada kita memayis, kita dah diberikan pentaklifan oleh Allah ataupun oleh syariat. Daripada situ sampailah ke umur kita sekarang ni banyak mana. Lepas tu kita kira pula apa yang nak ditolak pula yang kita buat, yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada kita buat benda yang Allah tidak suka, perkara itu mengurangkan pahala kita. Yang tu pun kita kena ambil kira juga. Kita boleh agak sama ada lebihnya ataupun kurangnya pahala ataupun ganjaran kebajikan kita. Dan seandainya lah ada satu saat kebaikan, ada sikit saja, maknanya kejahatan melebihi kebaikan, Nabi kata si fulan ini di akhirat kelak dia akan mengalami penyesalan yang amat berpanjangan. Itu sikit dia buat. Kalau aku tahu lah aku buat banyak. Begitu juga orang yang ditakdirkan Allah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kata akan ada juga orang yang apabila dibawa masuk dalam syurga menyesal. Masuk dalam neraka memang menyesal lah. Ni yang duduk di syurga pun menyesal juga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab ada lagi perkara yang diberikan nikmat dalam syurga tu mengatasi apa yang dia dapat. Maka dia menyesal juga. Kalau aku tahu, aku nak dapat juga seperti mana golongan-golongan yang tertinggi dalam syurga dapat. Ini muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Untuk kita menyatakan kepada diri kita bahawa sama ada kebajikan kita melebihi akan kemungkaran yang kita buat, di sini diberikan panduan oleh Nabi SAW. Untuk kita dapat pahala senang saja. Dan nak tahu kata kita ni telah berpaling daripada Allah, Nabi SAW sebut alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi istighaluhu bima la yaghni, adalah dikira sebagai tanda berpalingnya Allah Ta'ala daripada seorang hamba tu apabila ia selalu mengerjakan perkara yang tidak berfaedah. Kita buat benda-benda yang tidak berfaedah, maka Allah memalingkan pandangannya daripada kita. Kita kalau boleh nak bagi orang tengok kita, nak bagi bini tengok, nak bagi mak kita tengok, nak bagi anak-anak tengok, nak bagi isteri tengok, nak bagi siapa tengok lagi. Dan kita ni sebagai hamba Allah, kita nak sangat-sangat Allah tengok akan kita. Dan untuk kita berikan pandangan Allah sentiasa menghala kepada kita, maka Nabi kata janganlah kita melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Banyak tuan-tuan perkara yang tak faedah ni. Kalau kita nak senarai malam ni memang tak cukup kertas nak tulis, walaupun tuan-tuan tak tahu kertas. Kalau kita nak sebut senarai yang tidak berfaedah tu banyaklah. Sekali dengan saya, sekali termasuk dalam yang tak berfaedah tu.
Banyak sangat kita buat benda yang tidak berfaedah. Main bola tak faedah. Kata faedah Ustaz? Kan faedah. Sihat badan. Sihat apa? Balik sakit. Kan? Balik dia aduh hati nak suruh video. Faedah macam mana? Main bola malam, subuh pagi bangun nak orang azan. Mayang di rumah. Imam tak pergi jadi. Faedah. Doktor buat keluar kajian tu tak elok main malam. Kita nak main siang masa tak ada. Nak main petang masa tak ada. Jadi main malam. Tapi jangan main sangatlah kan, main-main dia. Dan banyak lagi perkara yang tidak berfaedah yang kita lakukan sehingga menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala berpaling daripada kita. Maka apabila Allah berpaling daripada kita, Allah tak mau tengok kita, maka manusia tadi dia menjadi manusia yang tidak ada tempat bergantung. Hidup caca merba, hidup ni lintang pukang. Hidup lintang pukang. Nampak kerja gaji hebat apa semua, tetapi keadaan pergantungan dia tidak ada. Tengok bercelaru. Bini macam ni, anak macam ni, itu bercelaru hidup. Sebab Allah berpaling daripada mereka yang jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perkataan yang lain disebut di sini sebagai Allah berpaling sebab mereka melakukan perkara yang tidak berfaedah. Maka dalam satu hadis Nabi yang lain, Nabi SAW menyebutkan bahawa daripada Abu Hurairah dengar Nabi SAW bersabda, jauhilah 7 perkara yang menyebabkan kamu binasa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kenalnya sebagai dosa-dosa besar. Nabi menyebutkan, jauhkanlah benda ini, 7 perkara yang membinasakan kita di hadapan Allah dan di padang mahsyar kelak. Maka sahabat Nabi SAW tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wa ma hunna? Qala, jawab Nabi SAW, asyirku billah. Yang pertama sekali yang kita nak kena jauhkan dalam kehidupan kita, asyirku billah, syirik kepada Allah. Kita memalingkan apa sahaja kebesaran yang sepatutnya kita berikan, kebesaran itu hanya saja kepada Allah yang utama. Tiba-tiba kita memberikan kebesaran itu pada tempat yang lain, maka disebut dalam kitab-kitab tasawuf menyebutkan bahawa kita telah berpaling daripada Allah. Kita membesarkan perkara lain daripada membesarkan Allah, maka termasuk dalam golongan asyirku billah. Tuan kalau baca kitab tasawuf, kita gaul. Dia meletakkan meninggalkan arahan Allah syirik. Tapi kita mengaji syariat, dia sebut apa? Meninggalkan sembahyang dosa besar. Dia tak sebut syirik. Dia tak sebut syirik. Yang nak lagi gerumnya apa dia? Meninggalkan arahan Allah, kufur. Itulah hidup. Kita mengaji syariat, tak sembahyang, dosa. Tak tutup aurat, berdosa. Tak puasa, berdosa ya. Bila dengar berdosa, ni orang ramai dia rasa tak ada masalah apa. Berdosa pun tak ada masalah apa. Kita kata ni dosa besar ni, tak apa, nanti minta ampun. Allah kan maha penyayang, pemurah penyayang. Dia kata minta ampun lah lepas ni. Jadi ulama-ulama tasawuf dia meletakkan hukuman yang keras supaya mendidik hati mereka tak mau buat benda tu. Letak tu hukuman yang berat. Apabila tak buat, arahan Allah kufur. Jadi tak berani nak buat. Mereka mendidik jiwa mereka sedemikian rupa, meletakkan hukuman yang keras. Bagi ulama-ulama fiqh, mereka meletakkan berdosa. Sama dosa. Hakikatnya ialah kita menyalahi arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila menyemutukan Allah sesuatu yang lain, kita meletakkan sesuatu benda melebihi Allah.
maka kita telah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik kepada Allah. Kita dah nampak syirik ni Tok Bomo lah. Tok Bomo ni cukup syirik. Kita lebih kat Tok Bomo tak syirik. Banyak baru ni nak baca kan, nak baca SPM, STPM. Awak pergi jumpa dengan siapa dia, Tok Bomo mana, tolong jampi tak. Tok Bomo ni bila kita pergi, dia tunjuk hebat. Dia akan tunjuk hebat dulu. Dia akan tunjuk hebat. Memang dia akan tunjuk hebat. Sebab apa? Sebab itu memang perangai iblis. Iblis ni dia hebat. Dia rasa diri dia hebat. Sehingga Allah suruh sujud kepada Adam, dia tak mau. Allah perintahkan usjudu li Adam, dia tak mau. Fasajadu, semua malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis. Sebab apa? Dia rasa dia hebat. Maka Tok Bomo ni dia bila sampai, dia akan tunjuk dia hebat. Dia akan tunjuk. Kalau dengar Ustaz Azhar itu cerita kan, lagi ya, kau diskusi dengan apa semua tu kan, macam Ustaz Azhar tu, dia akan tunjuk hebat. Maka itu sifat perangai iblis. Bukan kata Tok Bomo tu menjadi syirik. Kita yang pergi pun, walaupun kita tidak mengamalkan perbuatan itu, kita pergi menunjukkan kita setuju, maka kita juga termasuk dalam asyirku billah, telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Nabi SAW pesan kepada kita supaya jangan ataupun meninggalkan perkara yang kedua, wasihhu, sihir. Sihir ada lagi tak sihir? Sihir ada lagi? Kalau kata ada lagi? Banyak dia. Macam-macam ni. Sakit sikit sihir, kena sihir. Sakit sikit kena hantar, aku kena hantar. Kita itu lah, sakit sikit lah orang buat. Sakit sikit orang buat. Semua orang buat. Kalau orang buat, Allah tak izin jadi ya? Tak jadi. Tapi bila orang buat, Allah izin. Sebab apa Allah izin? Allah nak bagi dia lagi melengkuk, Allah nak bagi dia lagi kufur, Allah nak uji kita. Allah nak uji kita. Sama ada kita ni bersabar ataupun tidak bersabar dengan ujian. Kalau kita tidak boleh bersabar dengan ujian, kadang-kadang kita tengokkan Allah ujilah kawan-kawan kita yang bila dapat anak-anak pula kurang upaya ataupun kurang upaya kan? Kurang upaya. OKU. Kaki kecil, kepala besar, tuan-tuan. Kita tengokkan dalam Facebook tu, dia orang duk post masuk dan minta bantuan apa semua kan. Kita tengok gambar tu pakai tube apa semua. Kita tengok kesian. Kita nak bagi dekat 10 ringgit tu boleh. Banyak-banyak kita pun tak ada. Tapi kita nak cerita apa dia? Allah uji mereka sedemikian rupa. Sebab apa? Adakah sebab budak tadi telah melakukan dosa sebelum tu? Sebelum dia dilahirkan dia dah buat dosa? Tak. Budak macam mana sekalipun lahir tak ada kaki tangan pun, dia tetap tidak ada dosa. Dia tetap tidak ada dosa. Yang Allah takdirkan kepada seseorang ibu dan ayah tadi itu, Allah nak uji mereka. Bila Allah nak uji itu sebab apa? Sebab apa Allah uji macam ni sampai teruk sekali? Kaki tangan tak ada, sampai tak boleh buat apa. Lepas tu ambillah cepat sikit. Ni biar sampai umur 27 ni Allah nak uji apa ni sampai teruk macam ni. Kadang-kadang orang rasa macam tu. Bila kita berjaya mengatasi benda itu, barulah kita naik darjat. Allah nak angkat darjat kita. Kita bila kita lulus darjah 1 ataupun kita lulus SPM, baru boleh masuk universiti. Baru boleh masuk universiti. Dapat ijazah baru boleh ambil master. Tak dapat ijazah tak boleh ambil master. Nampaklah naik darjat kita. Lulus naik darjat. Lulus naik darjat. Begitu juga dalam kehidupan kita, Allah nak uji kita tu, Allah nak angkat darjat kita. Maka bersabarlah ibu ayah yang mendapat takdir ujian
daripada Allah yang sedemikian rupa. Dan kita bukan nak cerita pasal itu, kita nak sebut pasal sihir tadi. Nabi larang kita ataupun Nabi suruh kita menjauhkan diri kita daripada sihir. Tak kira apa saja pun, sihir ke, santau ke, apa saja yang bermain-main dengan makhluk-makhluk iblis ni, maka Nabi SAW larang kita. Yang ketiga, Nabi SAW sebut, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh bunuh orang selagi mana tidak sampai ke izinan syarak. Haram bunuh orang, tak boleh bunuh. Kita geram sangat ambil keputusan, oh hancur rumah tu, pam, ribut sampai mati. Ada tak ada masuk dalam TV apa semua? Memang kawan tu curi betul ribut orang kampung ni sampai mati kawan tu. Dia ambil keputusan sendiri. Dia kata kalau bagi kat polis, apa sangat kan? Kita rembah dulu baru bagi polis. Tak ada nak bagi polis, mati. Allah, kita telah membunuh jiwa yang belum sampai ke peringkat syarak membenarkan dibunuh. Syarak membenarkan kita membunuh jiwa ni siapa? Mereka yang keluar daripada Islam, murtad, keluar daripada Islam, maka itu pun tak boleh terus bunuh. Kena panggil dulu, kena bawa mai dulu, nasihat, bagi kaunseling kat dia. Dia tak mau juga, baru bunuh. Maka Nabi SAW larang kita membunuh jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan kebenaran menurut syarak. Yang keempat, wa aklur riba. Nabi larang kita makan riba. Makan duit riba, kita tak makan lah kan. Tapi Nabi larang. Dalam surah ni tak makan lah. Kita ustaz ni dia sebut kami tak makan lah, kan kami bodoh lah. Nak pesan, ada Nabi pesan kat kita. Nabi larang supaya jangan makan hasil riba. Yang kelima, wa aklu mali yatim. Memakan harta anak yatim. Nabi larang kita makan harta anak yatim. Yang ni bukan orang lain. Kadang-kadang kakak sendiri, kadang-kadang mak sendiri. Yang ni kadang-kadang orang tak faham. Contoh mak ayah dia tinggal adik seorang. Jadi kakak ni ambil belah, mak tinggal dah hasil mak ayah ni tinggal duit untuk ada duit mak ayah tinggal. Jadi kakak tadi ambil duit tadi guna untuk dia. Boleh tak boleh? Dia kata bukan wala adik aku, tak boleh. Itu hak anak yang mati ataupun hak anak yatim. Walaupun kakak, walaupun abang, walaupun tok-wak, tak boleh. Itu hak dia. Macam dengan anak kita kahwin, duit belanja boleh kita ambil. Kita sebagai bapa ni duit belanja boleh. Kita nak ambil bagi sikit ni aja nak buat keluri. Tapi duit mahal tak boleh ambil. Betul? Duit mahal ayah tak boleh ambil. Kalau 3,000 mahal, 3,000 tu ayah tak boleh ambil. Itu hak perempuan. Anak kita perempuan, itu hak dia, tak boleh minta. Mak tak boleh minta, ayah pun tak boleh minta. Takkan tak boleh, saya ayah dia. Yang mengurus semua keluri ni saya, bukan dia. Duk habis duit banyak mana lah saya ni, bukan dia. Jadi minta lah sikit. Dah lah saya tak minta belanja, saya minta mahal dia. Padahal tuan, mahal ayah mak tak boleh minta. Itu hak pengantin perempuan. Begitu juga harta yang ditinggalkan oleh ayah dan juga ibu kepada seseorang anak yatim, maka itu adalah hak dia. Maka tak boleh, walaupun abang, walaupun kakak, walaupun mak, ayah mati, duduk dengan mak pun tak boleh makan duit tu. Nanti bila habis nak minta ke orang, hai tu kan bukan waris tinggal kepada anak tadi. Saya beli gelang emas. Saya beli gelang emas bukan untuk orang lain, untuk saya. Saya pun bini si mati tadi. Tak boleh, ini hak. Nak beli gelang emas yang lain, bukan duit peninggalan si mati, bukan.
Sekarang kita pun kalau kita buat tahlil pun alhamdulillah sekarang ni tuan kan. Bukanlah duit si mati, duit si anak. Tapi kalaulah tengoklah si mati tadi tu tak ada anak besar ni, semua anak kecil-kecil, takkan kita nak pergi juga? Kita lah yang memainkan peranan orang surau pergi ke rumah dia, bawa makanan pergi makan. Jangan bawa barang pergi masak di rumah si mati, yang ni pun celama juga. Kawan tu dah lah sedih, kita duduk pergi masak di rumah dia pula, nak minta garam lah, nak minta ni garam tak mana. Kawan tengah duduk tertekan ni, mak suami mati, kita duduk tanya bekas garam tak mana. Maka Nabi sebut dalam kitab, apa dah Nabi kata, kita masak di rumah, bawa pergi makan di rumah dia. Sebab kita nak menghiburkan hati dia. Ni tak, kita duduk pergi rumah dia, tanya macam-macam nak diguna tak mana. Sekali lagi Ajinomoto tak mana baik. Kawan pun tertekan, tak ada lah, ada. Dan kita duduk pergi masak di rumah si mati kan. Jadi Nabi ajar kita masak di rumah, masak di surau ataupun makan di surau. Bawa pergi makan di rumah si mati tadi. Maka jangan kita memakan harta anak yatim. Yang keenam, menjauhi perjuangan Islam, ataupun dia lari daripada medan perjuangan. Ada tak tahu? Menjauhi perjuangan, lari daripada medan perjuangan. Dia kata Nabi dah wafat dah, mana nak ada perang lah. Dia ingat berjuang untuk menegakkan agama Islam ni sampai kiamat lah. Bukan kata bila Nabi wafat dia dah habis perjuangan. Perjuangan ni selagi mana tak kiamat, selagi itu kita kena berjuang. Berjuang mempertahankan Islam. Bukan berjuang mempertahankan parti politik. Cuma orang yang faham berjuang mempertahankan parti politik. Bila dia berjuang mempertahankan nak memenangkan parti politik, dia bersungguh-sungguh dalam nak menang dalam pilihan raya. Orang buat kuliah pun dia tak main, masa mengundi, rajin. Pasang bendera penuh jalan, dia seorang. Tapi orang panggil main kuliah tak main. Itu nak menang Islam kan, nak menang parti politik. Ni cula ni, dia ni kena cula orang ni. Sini ni mana ni? Ni kuning. Ni pada oranye. Cula. Duk cula punya cula sampai tak semayang. Ni pertahankan Islam ke pertahankan parti politik? Nah, ni pun banyak selalu juga. Yang disebut sabitul aqdam, kaki kita pacak untuk memastikan kita berada dalam perjuangan Islam. Yang Nabi suruh ni, Nabi larang kita supaya jangan lari daripada medan perjuangan. Islam bukan sekadar menyuruh kita untuk ke surau masjid saja. Islam suruh kita buat sedaya mampu untuk memastikan Islam berada pada tempat dia. Islam memerintah umatnya, bukan umatnya memerintah Islam. Selagi mana Islam tidak memerintah umatnya, selagi itulah kita kena meletakkan jihad dalam hati kita, dalam diri kita untuk memastikan Islam berada pada tempatnya. Ni tak lari dia kata apa dia aku malah serabut dia kata. Ni keluar main dengan pas semua lah, serabut dia kata. Tuan-tuan, berjuang apa dia kata? Tak dah perjuangan, tak dah selepas tamatnya zaman khalifah, tak dah perjuangan. Jadi kita kena berjuang untuk ibadah je. Kan jaga ibadah kita tu tak betul. Tak betul. Kita nak pastikan bukan sekadar kita boleh sembahyang, kita nak pastikan kita nak buat semua hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita dah sebut dah dalam Islam ni ada benda yang tak perlu kepada puasa, dan ada perkara ibadah dalam Islam yang memerlukan kuasa. Sembahyang tak perlu puasa, puasa tak perlu puasa.
Tetapi untuk berhukum dengan hukum Allah, itu perlu kepada kuasa. Maka nak ambil kuasa, tak boleh duduk zikir di surau saja, tak boleh. Boleh kita nak dapat kuasa, duduk zikir di surau? Boleh? Tak boleh. Maka cara macam mana, Nabi tidak larang kita. Cuma Nabi kata, pastikan hati kamu sentiasa dengan perjuangan Islam. Nabi tak sebut cara macam mana. Adakah Nabi kata, kamu kena ikut cara aku, cara aku berjuang, pergi berperang? Tak, Nabi kata, pastikan Islam berada pada tempatnya. Tetapi untuk semayang, Nabi kata, usalli kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu seperti mana kamu tengok aku semayang. Untuk semayang, Nabi kata apa? Dalam hal ibadah, Nabi kata, tengok aku, apa yang aku buat, apa buat. Tapi untuk berjuang Islam, Nabi kata, sabar. Nabi kata, perjuangan Islam ini panjang. Allah menyebut dalam Al-Quran juga begitu. Lau kana araban, kan tu, ayat tu. Kalau kita menyangka perjuangan Islam ini mudah, maka Allah kata, wahai Muhammad, ramailah orang akan mengikut kamu kalau perjuangan Islam ini mudah. Tetapi perjuangan Islam ini panjang. Perjuangan Islam ini panjang. Nabi dapat mengecapi kemenangan, tetapi Nabi Musa, berapa lama Nabi Musa berjuang, Nabi Musa tidak mengecapi kemenangan. Ada rasul-rasul yang tidak diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak tanya, bila nak menang? Kita nak tanya siapa? Kita nak tanya balik. Kita nak tanya tu bila nak menang, kita tanya siapa? Kena tanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah tidak beri jawapan kemenangan itu bila. Yang Allah beri tahu kepada kita bahawa perjuangan Islam itu panjang. Perjuangan Islam itu panjang. Tak menang di zaman kita, akan datang generasi yang akan mengecapi kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi larang kita menjauhi akan perjuangan. Nabi larang kita daripada lari dalam medan perjuangan. Dan yang ketujuh, Nabi SAW larang kita perkara yang akan membinasakan kita nanti kelak di hari akhirat, iaitulah menuduh zina terhadap wanita-wanita mukminah yang mereka sentiasa menjaga diri mereka. Kita tuduh orang berzina, tuduh apa saja pun, tuduh liwat ke, tuduh apa saja pun, sama. Bila kita tidak boleh membuktikan ataupun kita tidak boleh mendatangkan saksi, maka tak boleh buat apa. Kalau boleh bawa mai saksi, tak ada masalah. Seperti mana yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, nak menuduh ataupun kita nak menjatuhkan seseorang itu telah berzina, mesti kita datangkan saksi yang melihat. Kalau tidak, kita membuat tuduhan, jatuh qadar. Kita yang kena hukum. Kita tak buat apa-apa, kita kononnya, bukan konon lah, kita nak buat baik, kita nak mencegah kemungkaran, tapi tidak dapat mendatangkan saksi, maka kita pula yang akan kena hukuman, iaitulah qadar. Tuduh orang liwat, tuduh orang zina, mana saksi? Tak tahu, saya dengar saya tak boleh. Ni ada 3 orang, 3 orang cek seorang, mata rapor seorang jatuh, tak boleh pula. Bukan senang. Bukan senang. Maknanya tuduhan itu berat. Tuduhan itu berat. Dosa menuduh orang berat. Kita baca dalam Quran, Allah sebut bahawa wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah tu dosa dia lebih berat, lebih teruk daripada membunuh. Kita baca macam tu lah. Tapi pada pada ayat-ayat lah, tak semua dalam Al-Quran tu menyebut wal fitnatu asyaddu minal qatl itu bertujuan kepada fitnah. Kadang-kadang kita kena tengok asbabun nuzul. Kita tengok asbabun nuzul. Bukan fitnah. Yang dimaksudkan fitnah di situ ialah perbuatan yang dilakukan seseorang di dalam ayat tadi yang Allah nak cerita. Contoh dalam surah Al-Baqarah tu.
yang Allah sebut wal fitnatu asyaddu minal qatl. Mana ayat dia? Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalun fi qul qitalun fi kabirun wa saddun 'an sabilillahi wal masjidil haram wal fitnatu akbaru minal qatl. Allah sebut dalam Quran. Bukan fitnah yang kita kata bertuduh orang ni, bukan. Fitnah yang dibuat oleh tu bala tentera yang datang nak menyerang. Yang datang nak menyerang Kaabah, bala tentera itu mereka telah membuat fitnah yang besar. Mereka menyangka apa yang dikatakan Kaabah tadi itu, dia kata Kaabah tak ada apa. Kita baca dalam surah apa, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu melihat tentera bergajah, bukan? Tentera bergajah. Tak tengok lagi peristiwa tentera bergajah yang datang nak menyerang kotak Kaabah. Sebab apa? Sebab mereka menyangka, mereka menuduh Kaabah tu tak ada apa, tidak ada pemilik. Kita pergi runtuh yang tu, tak habis, selesai. Takkan ada lagi orang yang akan nak tawaf, nak beribadah di depan Kaabah sekiranya kita pergi runtuh. Tapi tak sempat nak pergi runtuh, Allah runtuhkan mereka dengan tentera-tentera yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitnah tu bukan menuduh, fitnah tadi perbuatan mereka pergi untuk menyerang Kaabah itu merupakan fitnah yang besar. Fitnah yang besar, nak meruntuhkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sendiri pun sebut fitnah yang akan berlaku di akhir zaman, fitnah yang besar. Nabi tak sebut apa dia? Macam-macam fitnah. Macam-macam fitnah. Kita dah baca 2 bulan sudah rasanya fitnah, tentang Nabi sebut fitnah. Fitnah, saya lupa dia. Yabqa baitul lil Arab illa dakhalahu. Nabi kata fitnah ni tak ada lah kita nak jumpa dalam rumah orang Arab ni kecuali dimasuki olehnya. Dimasuki oleh fitnah. Dalam rumah orang Arab semua dimasuki oleh fitnah. Nabi sebut bila berlaku 6 benda ni, maka akan berlakulah kiamat. Akan berlaku kiamat. Dijawab dia dulu, tuan-tuan. Kita duk dengar mengaji ni, alhamdulillah tuan-tuan. Bila kita dengar mengaji ni, kita ada panduan. Macam dengan kejadian peralihan matahari. Matahari akan duduk di barat. Itu berlaku proses dan memakan masa 3-4 hari yang Nabi sebutlah hadis. Makan masa 3-4 hari. Hari pertama, hari kedua, bumi akan jadi gelap macam tengah malam, walaupun 12 tengah hari. Bila pukul 12 tengah hari macam malam, manusia semua jadi cemberah. Orang Tawar panggil cemberah. Sini Sri Anadah panggil apa? Saya tak pasti ya? Celaru. Dia jadi celaru, dia jadi haru biru. Haru biru kan. Tapi saya dulu tanya juga, sebab apa haru biru? Saya duk cari siapa yang mula haru biru ni, siapa mula? Awak tak haru kuning? Pasal apa tak haru hijau? Kenapa haru biru? Itu persoalan. Saya tak tahu jawab pun persoalannya. Dalam sehari 2 hari itu Nabi kata bumi akan jadi gelap macam malam. Sebelum matahari berpindah ke barat tu, Nabi kata bumi akan jadi gelap. Siang hari ni matahari tak ada, gelap. Kita yang mengaji ni tuan-tuan, kita ada panduan. Nabi dah sebut dah juga bumi akan jadi malam. Orang beriman ni tenang je. Orang beriman tenang. Dia meneruskan ibadahnya pada Allah, memohon ampun kepada Allah. Matahari akan terbit dan 3-4 hari lagi di barat. Ketika itu nanti Allah sudah tidak terima taubat, maka pada ketika itu mereka lagi orang beriman semakin kuat beribadah kepada Allah. Orang yang tak mengaji, orang yang tidak ada panduan, dia jadi caca merbau, dia jadi hirup-pikuk habis di sana di sini, pasal apa tanya. Ini pasal
apa gelap ni? Pasal apa gelap ni? Dia tanya. Kita tak payah tanya dah. Sebab apa? Nabi dah bagi tahu. Kita ngaji, kita bagi apa? Nabi dah bagi tahu kepada kita, kita ada panduan. Tapi orang yang tidak ada panduan, ngaji tak mau, kuliah pun tak mau, mereka tidak ada panduan. Jadinya kejadian macam tu, mereka tidak ada panduan daripada Nabi SAW. Maka mereka menjadi manusia yang pergi ke sana tanya sebab apa. Pergi tanya pula kaji cuaca, tanya pula menteri kaji cuaca dah. Menteri kaji cuaca, mana ada? Menteri yang putah apa lah. Tanya habis semua orang yang nak pakar-pakar ni sebab apa jadi gelap ni. Mereka sibuk pergi tanya. Mereka tak sedar kata waktu itu matahari semakin nak sampai ke barat. Bila sampai saja matahari keluar, cahaya pun terang, matahari dah berada di barat. Ketika itu mereka pun nak minta ampun pada Allah, nak berzikir kepada Allah, ambil Quran baca, baru buka sampai huruf Quran sampai hilang. Buka kan. Waktu itu Allah sudah tidak terima lagi. Sini muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala berada dalam majlis ilmu dan sentiasa diberikan penerangan, panduan atas ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menang Islam dengan ilmu. Nabi bukan memenangkan Islam itu dengan kekuatan tentera, bukan. Nabi menang dengan ilmu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena ingat bahawa kemenangan Islam ini kena menang dengan akidah. Tak boleh menang dengan, kalau kita sahaja mempunyai kekuatan akidah tetapi orang di sekeliling kita masih lagi mereka menjauhkan akidah mereka ataupun hancur akidah mereka, masih belum sampai ke peringkat yang dikehendaki oleh Nabi SAW. Kalaulah Nabi kata, kalaulah Islam itu menang dengan kita mengatakan bahawa kita dapat memerintah, setengah orang dia anggap itu. Dia kata jangan ni, kita nak boleh menang ni sikit dia nak menang ni. Jangan. Siapa buat jangan kata. Walaupun kawan kita buat apa pun jangan kata. Tahan dan bertahan. Kita nak menang ni, sikit lagi ni. Kalau kita merasakan kemenangan yang dikatakan kemenangan Islam itu seperti mana yang kita rasa kemenangan yang kita nak, dengan kita memerintah itu kita merasakan Islam dah menang? Belum. Kalau macam tu awal lagi kafir Quraisy menawarkan kemenangan kepada Nabi SAW. Nabi ambil, Nabi jadi pemerintah, okey, menang, sudah. Adakah itu kemenangan? Tak. Nabi ambil itu memang menang, Nabi boleh jadi pemerintah, tetapi Nabi menggadaikan akidah. Maka Nabi tak terima tawaran yang diberikan oleh musyrikin Mekah untuk menjadi pemimpin. Nabi nak berjuang sampai Islam menang. Akidah mesti dijaga. Akidah kena jaga. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan panduan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Abu Hurairah sahabatnya. 7 perkara yang akan membinasakan kita nanti di padang mahsyar, maka kita hindarkanlah diri kita daripada ketujuh perkara ini, maka kita selamat di padang mahsyar kelak apabila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang sekali lagi, nanti dalam kita menyekutukan Allah dan juga kita melakukan sihir ataupun kita bersetuju ataupun kita menyokong tindakan-tindakan yang dibuat oleh orang-orang yang melaksanakan sihir. Apa saja yang berkaitan, itu bukan kata dia buat, aku tak buat, aku suruh ya. Kadang-kadang orang macam tu kan, dia kata bila orang dia suruh, kawan tu yang buat, aku tak buat. Macam kita sekarang ni tuan-tuan, kadang-kadang orang kampung tak faham, orang bandar mungkin faham pun. Kita kata jangan memilih pemimpin yang zalim. Nabi pesan jangan memilih pemimpin yang zalim. Sesiapa yang berlaku zalim terhadap
orang lain, maka dia telah berlaku zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia buat dekat aku, dia tak ada rasa apa. Dia tengok ni, minyak naik tak lalu. Minyak naik tak lalu. Orang sedia dah